Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Maksud Maha melihat ni, dia boleh lihat tanpa limit, tanpa batas, tanpa had. Maknanya penglihatan yang tak ada batas lah. Jarak misalnya. Maha melihat. Dalam batu anda boleh nampak. Maknanya Maha melihat, melihat tanpa batas, tanpa ada batasan lah. So Allah boleh lihat apa yang ada di dada kita. Allah boleh melihat apa yang ada, semualah. Mana kita nak lari? Jadi kalau kita nak tipu Allah, tu Allah Maha mendengar waktu. Allah bukan saja Maha melihat, Maha mendengar. Mendengar pun tanpa batas, limitless. Tak ada limit lah, tak ada batas. Yang kita tak cakap pun Allah tahu juga. Yang kita cakap Allah tahu lah. Yang dalam batu pun Allah nampak. Kita nampak di langit, di bumi, antara keduanya, semua Allah nampak tanpa batas dan Allah dengar juga. Jadi Allah Maha tahu lah. Tahu yang tak ada batas. Yang lepas, yang akan datang. Jadi kita jangan cuba nak menipu. Kadang kita sembunyikan apa dalam hati kita. Orang tak tahulah, Allah tahu. Jadi kita boleh tipu orang, tipu siapa, tapi tipu Allah tak boleh. Jadi kalau kita cuba nak tipu Allah, cakap yang tak benar, Allah tahu. Allah tahu juga. So Allah marah dekat orang yang cuba tipu Allah dengan mengatakan kami beriman. Ucap kalimah, tapi sebenarnya mereka tak mahu ucap. Mereka cuba nak menipu Nabi Muhammad SAW dengan orang Islam, bahawa kami orang Islam. Allah panggil mereka ni munafikin. Dan kalimah yang mereka ucap tu tak bagi faedah pada dia orang apapun. Dan mereka ni tak boleh diberi syafaat kerana mengucap. Dia mengucap tak? Tapi tak boleh diberi syafaat oleh sesiapa pun. Tak dibenar. Mereka tu neraka selamanya. Jadi orang yang mengucap kalimah tu, kalau dia bukan niat macam nak menipu Allah, dia bukan buat untuk sukakan Allah, dia mengucap je, pun dia boleh diberi juga syafaat. So mengucap dengan ikhlas atau tidak ikhlas. Yang mengucap dengan untuk sukakan Allah tu tak ada orang sebenarnya. Memula mengucap untuk sukakan Allah tak ada. Jadi mengucap dengan niat nak suka Allah atau tidak, atau dengan ikhlas atau tidak, boleh diberi syafaat. Dia telah buat satu kebaikan. Apabila kalimah itu dah masuk ke tahap yang Allah mahu, baru dia boleh mengucap kalimah dengan ikhlas.
Waktu tu bergoyanglah satu tiang nur depan aras ketika dia mengucap, setiap kali dia mengucap. Tapi memula tak ada bergoyang. Kan ada satu hadis satu orang mengucap kalimah dengan ikhlas, bergoyang satu tiang nur depan aras. Tiang tu tak berhenti bergoyang sehingga orang tu diampunkan dosanya. Jadi kita nak mati mengucap kalimah tu dengan ikhlas adalah gugurlah dosa-dosa semua. Tapi bila tak ada buat amal, iman tak ada, mengucaplah tapi tak ikhlas, masa tu tak yalah mengucap tak ikhlas. Tapi orang yang mengucap ni boleh diberi syafaat lah, tapi masuk neraka. Tak boleh kata dia mengucap semua dosa dia ampun waktu nak mati, tak masuk neraka, masuk syurga. Kalau dia ampun dosa, kalau dalam itu, yang satu tiang nur hadis tu kena kat dia, itu untuk orang yang beriman, yang kuat. Dia bila mengucap, dia mengucap dengan ikhlas. Kalau Sufyan mengucap, tak ada bergoyang apa pun. Ya. Dan banyak ambil tasbih Sufyan. Subhanallah, la ilaha illallah. Sufyan ni ambil tasbih berjalan-jalan. Tak ada bergoyang. Yang bergoyang tu yang dengan ikhlas. Tapi bila masuk Islam dengan ikhlas atau tak Islam, tak ikhlas, maksudnya bukan untuk sekadar takut neraka kata. Saya mengucap ni takut kena azab. Dia pun boleh diberi syafaat. Orang yang beri syafaat ni, orang ni masuk neraka dulu. Bukan dia masa lepas masyad terus masuk syurga. Orang yang masyad terus masuk syurga ni, orang yang tak dihisap pun. Dia waktu hisap tu dia duduk je di bawah naungan aras. Tak ada kena hisap dia. Yazid tak masuk dalam tu. Itu kekasih-kekasih Allah mah. Para rasul, nabi. Yang lain kena hisap. Yang beriman, beramal soleh, tahap rendah, yang belum kekasih Allah ni kena hisap. Kekasih Allah, takkan Allah nak hisap lah. My lover, come on. Itu yang di bawah naungan aras tu waktu masyad. Orang lain semua susah. Beriman, beramal saleh ni mungkin baik dia lebih daripada buruk dia. Jadi masuk syurga, tapi masuk meniti sirat tu tak laju macam kilat. Merangkak dan terjatuh zoom, kait balik. Selam tu, kait balik, luka-luka. Last sampai panjangnya tu. Aduh. Setiap orang sirat tu dibuat ikut amal dia lah. Tajam, pedang, macam pedang lebih tajam. Mana nak berjalan atas tu, kalau dah pedang macam pedang, itu jatuhnya lah. Itu orang tak beriman beramal saleh. Selain tu masuk neraka. Jadi kekasih Allah ni, waktu masa dia duduk rehat. Bukan rehat, duduk. Dan dia masuk syurga macam kilat. Masuk titik sirat, melintas sirat. Itu pun boleh rasa lah panas melalui sirat. Sirat bawah sirat tu neraka. Bayangkanlah kamu tak jadi kekasih Allah, atau jadi bukan beriman beramal saleh. Jadi yang beriman beramal saleh tahap tinggi mungkin boleh lari atau berjalan. Yang macam Samad aku ingat merangkak. Samad kata tak apa, sekarang tak apa nanti dia menyesal lah kan. Jadi sebab itu dalam Quran tu, yang masuk syurga ni ada dua kumpulan. Kumpulan pertama diberi syurga. Syurganya ada 2 garden dalam kitab. Syurga yang kedua pun 2 garden juga. 2 gardens. Tak tahu apa. Saya tak faham. Maksudnya dia ada 2 gardens.
two different kind of garden dalam paradise. Yang pertama tu kekasih Allah. Yang kedua tu beriman beramal saleh. Dua best saja. Yang lain neraka. Kalau Yazid masuk neraka, maka kawan-kawan dia bukanlah saya lagi. Kan? Tak boleh jumpa lah. Mana jumpa? Takkan Rashidi boleh jumpa saya pula? Dia boleh masuk neraka. Dia orang kata Dr. Naswan macam tahu tu dia masuk syurga. Allah bagi tahu saya lah. Macam Nabi SAW juga. Dia tahu dia masuk syurga. Kan? Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah SWT Maha tahu. Mana tahunya tak ada batas. Kita jangan tipu Allah. Waktu kita sorang-sorang, tak ada orang nampak lah, jangan buat. Benda yang Allah larang. Atau jangan cakap benda yang Allah larang. Jadi Allah tahu dan Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar. Jadi bila kita dah sampai percaya ke tahap Allah Maha mendengar dan Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, tak boleh buat apa. Tak ada ingin nak buat apa-apa pun dosa, nak bercakap apa-apa pun salah. Sebab dia percaya Allah Maha mendengar. Tak ada nak cuba cakap. Orang yang buat maksiat ni, orang yang tak percaya Allah Maha melihat. Masa dia buat maksiat tu, dia ingat Allah tak ada. Kalau dia ingat Allah nampak, dia tak boleh buat. Allah Maha mendengar, Allah melihat. Jadi sebelum Maha mendengar, Maha melihat, percaya Allah ada dululah. Kita semua tak percaya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Sebab Allah ada tak ada? Tak percaya. Allah tu tak ada. Cakap Allah ada, tapi macam tak ada. Macam Sufyan. Sufyan ni, dia tak percaya Allah ada. Ke tahap yang Allah mahu. Dia tahu Allah ada mungkin. Atau percaya sikit ni. Percaya ke tahap yang Allah ada, tak ada dia. Sebab itu dia buat maksiat juga. Jogging dengan tu. Bakal tunang dia tu. Ialah berdua-duaan ni. Lepas tu ada orang ketiga. Ramai kan rasa. Tak. Sufyan ni dia jadi dia iman dia Allah ada tu belum sampai tahu. Nah, mungkin tahu lah. Tahu boleh. Tapi percaya tu belum. Sikit je. Jadi buat gas pun tak apa-apa. Keluar 4 bulan pun tak ada. Tinggal bini, anak, korban pun tak ada. Macam mana nak masuk kalimah tu? Jadi bila kalimah tu tak masuk, ada dalam dunia tu yang kita tahu je tu. Kita tak percaya. Jadi kita akan buat maksiat. Sebab kita tak percaya Allah ada, tentulah tak percaya Allah melihat, betul tak? Kita kena percaya Allah ada dulu. Sebab itu sifat 20 nombor 1 Allah ada. Kata satu Cina dulu lah masa buat, ingat dia namanya doktor apa lah. Dia buat medical. Dia bayan lah. Saya dengar. Kata orang Islam hari ni, dia tahu Allah, dia ada belajar sifat 20, Allah ada. Tapi perbuatan dia macam Allah tak ada dia. Dia cakap tu betul lah. Perbuatan kita ni macam Allah tak ada. Kita kalau percaya Allah ada, memang tak buat, kita akan percaya Allah Maha melihat kan. Allah Maha mendengar, kita tak buat maksiat, dosa. Itu penting yang nombor 1. Allah ada. Macam mana nak percaya Allah ada? Mesti kita dapat lihat kan, tanda-tanda Allah ada. Sebab itu kita kena berfikir.
menyoal, siapa jadikan langit? Siapa turunkan Quran? Perkataan siapa ni? Jawabnya semua Allah. Fikir. Ini tak. Fikir apa nak masak air ni, bang? Abang kata masak ni. Hari-hari fikir apa nak makan, ke mana nak pergi. Cuti ni mana bang pergi? Rashidi plan dia, weekend ni kita balik keluar lah. Weekend ni kita pergi sana sini, jalan-jalan cari makan tu. Mana jalan-jalan fikir. Dia orang kata kita jalan-jalan nak lihat kebesaran Allah, tak boleh lihat. Mana nak lihat? Mata hati buta. Lihat dunia je lah. Dia kita melihat ni dengan mata hati baru boleh lihat Allah, kebesaran Allah. Kalau mata hati buta, tak boleh. Jadi mula-mula manusia ni kena berfikir. Berfikir tentang Allah lah. Untuk berfikir tu manusia kena tanya, siapa buat saya? Cuba duduk fikir, siapa buat saya? Jawablah. Tentu kamu fikir, mak saya ke buat? Mak dengan bapak saya ke buat? Kamu tanya soalan. Tapi kalau tak ada fikir, tak ada duduk fikir, tak adalah memikirkan Allah tu ada. Siapa turunkan Quran? Tapi kita kata Quran ni tak ada kalau Allah tak ada. Kataan ni bukan perkataan Muhammad. Dia baca Quran, fikir dia. Macam saya sekarang, gigi saya dah tua, tapi keras. Sebelum ni dia jatuh. Siapa buat gigi saya keras? Tak mungkin ada orang lain selain Allah ada. Ubat pun tak ada. Dan tak ada orang pun yang tua giginya keras melainkan saya. Jadi tentu saya kata ini Allah buat. Ini Allah buat. Kalau saya cakap ini Allah buat, ini Allah buat, ini Allah buat, apa pun Allah buat, lama-lama Allah ada lah. Ini tak ada. Ini saya buat, itu dia buat, itu dia buat. Mana nak tahu, nak percaya sampai percaya Allah ada? Ya. Kita tak berfikir. Ibrahim AS, dia kenal Allah ni setelah berfikir lah. Yang Allah tu ada. Mula dia ingat bulan, Tuhan dia. Tak. Matahari, tak. Dia kata tak boleh, Tuhan hilang, tak boleh. Tuhan tak boleh hilang. Kalau yang hilang bukan Tuhan saya. Matahari bukan Tuhan saya, bulan. Tuhan saya menjadikan matahari tu lah, dan bulan, dan menjadikan saya. So dia ada, percaya ada. Mula-mula sekali mau percaya ada. Rashidi belum percaya lagi Allah tu ada. Sebab tidak berfikir. Kerana berfikir tentang dunia ni, tentang benda dunia, mana nak pergi, apa nak beli, apa nak makan, kedai mana murah, kedai mana mahal, online boleh tak. Itu je fikir. Boleh ke dapat Allah, percaya Allah? Jadi mula-mula sekali manusia kena fikir. Fikir apa? Fikir tentang Allah. Pertama tanya, siapa buat ni? Kenapa Allah buat ni? Kenapa buat? Dia buat. Kamu tanya langit tu aja, siapa buat langit ni? Terus kamu kata Allah. Sebab tak boleh. Jawapannya bukan Allah sebab ada. Sebab tak ada yang boleh buat langit dan bumi ni. Tanya itu je, tapi tak pernah tanya. Saya dah bagi tahu lama dah kamu kena tanya ni. Tapi kerana tak dengar, sifat tak mau mendengar dan mengamal, untuk dengar je, tak buatlah. Kalau saya suruh ni, kamu kena tanya, tak ada buat. Dengar saja. Oh,
Oh begitu tapi tak mau buat lah. Tetap dengan perangai lama, tanya dunia je. Bila gaji masuk, duit ada ni nak buat apa, macam mana nak dapat duit lagi, hari, minggu, bulan, tahun, itu je fikir. Tentulah dunia fikir dan usaha untuk mendapatkan benda-benda itu. Jadi bila kita fikir tentang dunia, usaha untuk tak ada lain lah yang kita percaya melainkan dunia ni bagi faedah. Dunia memang tak payah nak percaya dia ada, memang depan mata nampak. Macam Yazid, dunia banyak. Kalau orang tengok dia buat gas hari-hari, dia orang kata dia orang syurga. Mana orang syurga kalau kalimah tak masuk? Orang syurga ni kalimah masuk dalam hati dia ke tahap yang tinggi. Kalau buat gas saja, tapi yang dalam tu tak keluar, korban tak buat, apa saya suruh tak mau buat, mau gas dan semayang, tak masuk kalimah tu. Saya cakap kalimah tapi tak masuk, tanda tak masuk, iman tak naik, apa suruh tak buat. Orang sahabat dia, kalau kamu percaya Nabi tu, kamu tak ambil orang lain jadi pengadil kamu, kata Allah, melainkan Nabi. Hakim kamu tak ambil orang lain. Kalau kamu ambil orang lain, kau tak percaya dia Nabi. Jadi sahabat tu kalau tak ikut Nabi dengar cakap dia, tak jadi orang. Bukan bersama Nabi, banyak juga orang bersama Nabi, tapi tak dengar cakap dia. Macam Sufyan, bukan saja dia tak ikut Nabi, ikut saya pun tak. Katalah Sufyan zaman Nabi ni, dia di antara orang yang tak mau ikut Nabi, diam aja lah. Apa faedahnya? Tapi last akhirat neraka yang tak ikut Nabi tu. Kalau nak masuk syurga, kena ikut Nabi. Tanda percaya. Kita percaya Nabi tu Nabi, ikut dia lah. Kalau tak ikut dia, walaupun kita cakap saya percaya, kita tak percaya. Macam kamu sekarang, saya ni naik Nabi tak percaya, tapi tak ikut, maknanya kamu tak percaya. Tak ada guna kalau tak ikut. Walaupun percaya, tanda percaya tu kita ikut. Puas cakap suruh buat gas, tak nak ikut. Gas hari-hari, tak mau ikut, memang tak percaya lah. Boleh dengar lah, percaya tak? Bila tak percaya, tak ikut, tak adalah faedah. Tak adalah datang percaya Allah tu ada tu. Macam tadi saya suruh kamu fikir, tak nak. Samad bila dia tengok orang lain semua iman lemah pada dia, dia rasa diri bagus. Padahal dia tak bagus, saya cakap. Dia dipaksa untuk pindah sini. Dia memang tak nak pindah sini. Mana dia nak? Tanya dia sekarang. Sampai sekarang dia kesal pindah sini. Dia nak buat apa? Kesal, Allah dah paksa dia tak boleh kesal lah. Tapi menunjukkan iman di tahap tu lah. Tak sedia nak taat waktu saya suruh dia pindah sini. Jadi sekarang dia riak, saya cakap dengan dia, kamu beli cermin, tengok muka kamu, lepas tu kutuk diri kamu. Orang nak kutuk engkau tak ada, bini nak kutuk engkau tak ada, bini kau kat Melaka. Sekarang kau kutuk diri kau sendiri. Orang lain takut nak kutuk kau. Jadi bila perasaan kibir, riak datang, iman dia turun. Riak ni, kibir ni, nama lain bagi syirik, mensekutukan Allah dengan kita. Kalau kita mempersekutukan Allah dengan kita, kita dapat riak lah. Itu namanya orang riak ni tak masuk syurga dia kata. Bukan tak masuk syurga, terus masuk syurga tak boleh. Walaupun sebesar zarah dia, kata dia orang. Tapi itu tak, hadis tu tak tahu lah. Hadis tu sahih. Kalau sahih Pak, yang tak sahih. Jadi kalau ada riak, saya nak satu orang tu, kalau belum sampai tahap bahaya lah, lebih daripada iman, tu masuk neraka.
Takkan sebesar zarah tak boleh masuk neraka. Orang beriman beramal soleh tu bukannya tak ada syirik. Ada, tapi iman dia lebih daripada syirik. Sebab itu dia boleh masuk syurga, tapi tak boleh macam kekasih Allah. Kekasih Allah tu, ya, tak ada syirik. Dia terus masuk syurga. Jadi yang hadis yang kata, ada orang kata walaupun sebesar tak masuk syurga tu salah. Orang yang macam Samad ni, dia beriman beramal saleh, dia syirik banyak, tapi boleh masuk syurga juga. Allah macam tu. Dia macam 50-50, 51 beriman kepada Allah, 49 dah boleh terima dah. Dah beriman, bukan maknanya tahap tu, level marking dia. Contohlah, passing limit, macam tu lah. Jadi macam Samad syirik banyak, tapi tak sampailah macam Yazid. Yazid tu syirik jauh lebih besar dia. Itu memang masuk neraka. Jadi sekarang ni syirik ni apa? Percaya selain Allah ada yang boleh bagi faedah, ada yang boleh bagi bahaya, itu nama. Walaupun dan jumlah dia tu intolerable, lebih daripada Allah. Macam Rashidi, bawah daripada intolerable syirik. Jadi kita mesti melangkahi batas intolerable. Tolerable syirik, itu orang beriman beramal saleh lah. Intolerable tu masuk neraka, bukan beriman dan beramal saleh. Jadi kita mau dalam hati kita keluar syirik sehingga tolerable. Takkanlah tiba-tiba orang tu semua hancur, percaya selain Allah boleh bagi faedah. Kekasih-kekasih Allah, Nabi-Nabi Allah je, Allah pastikan dia orang bersih, sucinya. Oh, dia dapat status kekasih Allah, syurganya di atas. Jadi kalau kita riak, kita syirik sebenarnya tu. Kalau orang yang dah tak ada riak ni, puji macam mana pun, dia tak ada syirik dah. Dia tak ada mempersekutukan Allah dengan diri dia. Puji mana pun tak ada kesan pun dia. Nabi-Nabi, Rasul. Sebab dah tak ada apa nak kesan lagi. Dia dah hilang. Diri dah tak ada. Diri tu dah tak ada. Puji lah. Apa puji buat apa? Mereka tu boleh menahan pujian, kesan-kesan orang memuji. Kalau kamu ni tak boleh. Samad walaupun beriman beramal saleh, tak boleh juga. Jadi siapa memuji dia, memusnahkan dia. Jadi Samad patut, yalah, maksudnya benda tu tak bagus. Nabi bilang, daripada kau senyum kat dia, lebih baik baling pasir kat dia. Maksudnya bukan nak baling pasir tu. Maksudnya buruknya perbuatan memuji orang. Rashidi kalau dia puji, oi, melambung naik, dia punya riak. Dikutuk pun dia tak turun riak dia. Dia marah lagi orang yang dikutuk dia. Macam itu kuatnya syirik dia, mempersekutukan Allah dengan diri dia. Allah kuat, saya kuat juga. Allah tahu, saya tahu juga. Macam tu dia. Allah faham, saya faham juga. Dia tak boleh tu. Tiada yang faham. Saya tak faham apa, saya tak tahu apa. Daripada hati. Saya tak tahu apa, Amisa. Itu mulut je, daripada hati. Itu bau pure punya. Pure, takkan ada riak. Pujilah dia. Sebab dia dah tak ada. Kau puji dia, dia dah percaya diri dia tak ada. Tak boleh riak. Kalau pujilah ibu puji Nabi SAW tu, dia tahap lain. Kalau orang yang ada diri dia masih tak boleh, dia menambah lah. Jadi sampai satu waktu pujian tak boleh buat apa kat dia.
Tapi sebelum tu pujian sikit je, teruk habis. Merasa diri besar dah. Sebab diri tu ada lagi. Mempersekutu dengan Allah dengan diri tu ada. Tu mau hilang. Tiada yang besar melainkan Allah. Tiada yang tahu melainkan Allah. Dan selalu berfikir bahawa Allah tu ada, saya tak ada. Itulah sampai tahap yang kita tak ada diri, maknanya kita tak ada riak lah. Padahal banyak kelebihan diberi kat dia, lebih daripada segala-galanya. Tapi dia tak ada riak. Macam mana boleh? Sebab diri sudah hilang. Samad tak ada kelebihan, sikit je lah orang puji dia kelebihan. Padahal orang konon nak kelentong dia je. Pandai masak Samad, padahal dia tak pandai. Dah naik dah. Ada yang pandai betul, puji tak apa, tak jadi apa. Itu orang yang sudah hilang diri. Tak boleh nak mempersekutukan dengan Allah pun tak ada. Tak ada apa. Dah mati. Itu namanya fana. Sebab itu kita kena buat kesempatan jumpa orang. Dan percayalah iman Allah tu ada. Lain pun tak ada. Dia tak ada yang berkuasa melainkan Allah. Tak ada yang beri faedah melainkan Allah. Termasuk diri saya. Kalau kita dah tak ada, kalau kita dah percaya kita tak ada, Allah ada, mana boleh kita bagi faedah, boleh bagi baik. Sebab itu tak ada riak. Tapi orang yang belum sampai tahap tu, dipuji je habis. Dipuji je habis. Jadi dia kena ada cermin. Itu pun sama ada workable or not, tak tahu juga. Sama ada pakai cermin kutuk diri tu, it will works. It to be seen. Kadang-kadang letak cermin, cakap tak betul-betul sangat, kutuk diri tu. Jadi tuan yang mulia, inilah usaha supaya diri tu hancur. Hancur maknanya tak ada. Yang ada siapa? Allah. Okey guys.